Saya Nur Farah Huda untuk perkongsian yang menarik untuk cerita Pagi Melaka itu tadi. Dan sekarang ini penonton, kami akan bawakan kepada anda iaitu berkenaan pertanian lestari. Bagaimana pertanian lestari ini menjadi pemangkin kepada peningkatan pengeluaran khususnya dalam pertanian. Jadi hari ini kita akan mengetahui lebih lanjut. Kita bersama dengan dua orang tetamu di studio pada pagi ini iaitu Encik Ahmad Azhar Othman yang merupakan pengerusi agrotani organik Johor Berhad dan juga Profesor Madya Dr. Madihah Muhammad Saleh dari Jabatan Biosains Fakulti Sains UTM Skudai Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, menarik perbincangan kita pada pagi ini berkenaan pertanian lestari ini. Mungkin untuk permulaannya lah, mungkin doktor boleh memberikan penerangan. Mungkin ada dalam kalangan keluarga Malaysia di luar sana yang tidak biasa dengan terma pertanian lestari ini. Okey, terma pertanian lestari ini dia merujuk kepada penanaman tanaman tanpa menggunakan racun ataupun baja kimia. So selalunya kita boleh gunakan bahan-bahan alami seperti kompos untuk meningkatkan hasil tanaman. Dan selain itu kita boleh gunakan bahan-bahan seperti seaweed base untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pertanian. Oh, apa yang penting ialah dapat meningkatkan kuantiti dan juga kualiti pertanian. Itu yang boleh kita fahami berkenaan pertanian lestari ini. Okey, mungkin Cik Ahmad juga boleh kongsikan selaku koperasi yang terlibat secara langsung dalam industri pertanian lestari ini. Apa antara peranan-peranan utama untuk menjayakan program-program ini? Okey, terima kasih. Sebelum ni kita sekarang diserang oleh pandemik COVID-19. Ekonomi negara terjejas. Pengangguran meningkat. Dan mengikut Malaysia Research Institute, option terbaik untuk pertanian untuk memulihkan ekonomi negara adalah dengan melaksanakan pertanian di mana terdapat 1.2 juta penduduk negara kita terlibat dalam pertanian. Jadi koperasi ini ditubuhkan untuk membimbing ahli cara nak buat laksanakan pertanian lestari. Di mana pertanian lestari ini meningkatkan hasil, turunkan kos dan hasil pertanian bebas daripada racun. Jadi di samping itu kita nak membimbing ahli koperasi ke arah keusahawanan juga. Jadi aktiviti koperasi kita adalah inilah. Kita mengeluarkan produk bekal produk Godak iaitu bahannya daripada ekstrak tumbuh-tumbuhan. Tidak ada mikrob, tidak ada kulat, tidak ada tinja ternakan dan dia menepati sasaran daripada belenggol. Jadi penggunaan dia sedikit saja. Jadi terkena kulit pun tak ada apa sebab dia daripada sumber herba. Jadi itu antara inilah. Dan sebelum kita nak komersialkan produk ini, pihak Koperasi Agrotani bersama dengan pembekal produk lebah mentah ni berkongsi dengan UTM untuk kita mengenal pasti sama ada produk ini boleh dilaksanakan pertanian lestari ke tidak. Itulah kita buat kerjasama dengan UTM. Okey, doktor mungkin boleh perincikan lagi kepentingan kerjasama yang dilaksanakan daripada pihak universiti awam ini bersama dengan pihak-pihak organisasi luar seperti koperasi untuk membantu mereka memajukan lagi bidang mereka khususnya dalam pertanian lestari. Kita lihat sebagai satu pemangkin yang cukup penting. Jadi mungkin doktor boleh penjelaskan lagi kepentingan beralih daripada pertanian konvensional ini kepada pertanian lestari ini. Okey, salah satu masalah sekarang kalau kita tengok dari segi produktiviti tanaman adalah berkaitan dengan kesuburan tanah. So semakin lama kita gunakan baja kimia, sebenarnya dia akan efek kepada tanah tersebut dan juga mikrob pada tanah tersebut. That means ekologi pada tanah yang akan menyumbang kepada kesuburan tanah. So salah satu alternatif adalah dengan menggunakan bahan-bahan alami, untuk meningkatkan kesuburan tanah tersebut. So dengan cara ni actually kita akan meningkatkan hasil and then kita boleh meningkatkan dari segi ekonomi dan juga kesihatan petani sebab kita tak gunakan racun kan. So secara tak langsung kita memberi environment yang lebih baik kepada petani dan juga alam sekitar. So ini termasuk dalam SDG 2 dan SDG 3 sebenarnya. Yang sangat berkait rapat.
Okey, itu antara komponen ataupun aspek penting yang perlu kita fahami bagaimana pertanian lestari ini merupakan satu aspek yang boleh membantu sebagai satu ikhtiar kepada petani-petani yang melaksanakan kaedah konvensional sebelum ini dan beralih kepada pertanian lestari. Jadi Tuan mungkin boleh ceritakan juga bagaimana impak pertanian lestari ini dan melalui penyidikan yang dilaksanakan dengan kerjasama daripada pihak UiTM sendiri memberi impak yang cukup besar khususnya kepada petani-petani kecil di luar sana di bawah koperasi. Okey, terima kasih. Kalau kita tengok dari segi teknologi komunikasi daripada 1G kepada 4G sekarang kepada 5G. Kena ada evolusi di situ. Begitu juga pemasaran daripada face to face dengan pemasaran secara online. Jadi masa pandemik COVID-19, siapa yang gunakan platform ICT, mereka tidak terjejas. Tapi yang tidak guna ICT, terjejas. Begitu juga dengan pertanian. Kaedah konvensional perlu dianjakkan kepada pertanian lestari. Sebab apa? Kalau kita tidak lakukan sejauh sekarang, petani kita dah tidak akan relevan lagi kalau masih menggunakan kaedah pertanian konvensional. Sebab sebuah syarikat Avalon Fresh di Mexico akan merupakan hub di Malaysia untuk membekal hasil pertanian organik. Jadi pengguna semua nakkan hasil pertanian organik. Apa akan terjadi pada hasil pertanian mereka? Sudah tidak relevan. Dan begitu juga kerajaan kerugian hampir 10 bilion dalam tempoh 5 tahun yang lepas kerana hasil pertanian diserang oleh penyakit dan serangga perosak. Dan juga kerajaan juga telah menerima 800 notifikasi daripada negara pengimport masalah hasil pertanian di ekspor tu mengandungi sisa racun yang melebihi had. Jadi benda-benda ni perlu kita kena kita atasi daripada sekarang supaya kita Malaysia akan dapat jadi pembekal hasil pertanian yang lebih besar pada masa akan datang. InsyaAllah. Jadi bila kita laksana pertanian lestari, selain daripada hasil pertanian meningkat kos rendah dan bebas racun, hasil pertanian lestari tinggi dia punya nutrisi dia, antioksidan, di mana terdapat lebihan polyphenol, flavonoid, beta-karotin dan berbagai mineral yang diperlukan itu badan kita. Yang konvensional ni kurang dia punya ni, tapi bila lestari nutrien itu tinggi. Jadi badan kita perlukan bahan ni untuk meningkatkan imuniti tubuh kita. Itu pentingnya hasil pertanian lestari ni. Okey. Antara kelebihan utamanya lah. Jadi proses debungaan kalau pokok dah sembuh dengan racun, macam mana serangga ni nak datang? Jadi perusahaan serangga berkelulut, lebah ni merupakan ejen pendebungaan. Itu sebab pokok banyak sel. Dan buat masa ni ada 6 negara di Afrika, dunia ketiga telah menggunakan Agrodac ni secara meluas. Jadi mereka semua telah meningkatkan hasil. Jadi inilah status terkini produk Agrodac ini. Produk ini akan pergi ke peringkat internasional. Alhamdulillah. Produk Agrodac ini sudah pun berkembang bukan saja di dalam negara kita, malah di peringkat antarabangsa juga. Okey, Doktor, mungkin boleh perjelaskan juga dari sudut penyelidikan kajian yang telah dilaksanakan oleh pihak UiTM sendiri untuk memperkasakan lagi pertanian lestari ini dan juga mengeluarkan produk-produk yang dapat membantu pengusaha-pengusaha khususnya petani di luar sana, Doktor. Okey. Kami ada beberapa kajian yang sedang berjalan. Yang pertama adalah yang dengan frame, di mana kami menggunakan kulat patogen untuk infect pokok tersebut. And then selepas tu kami rawat dengan Agrodac secara semburan. Dan lepas tu kami mengambil DNA dia untuk transcriptomic analysis, dan kami dapati bahawa immunity system bagi tumbuhan tersebut meningkat dengan baiknya. Alhamdulillah. So kita nampak pokok tu pulih dengan hanya semburan. Itu salah satunya. Dan kajian kedua yang sedang dijalankan oleh rakan saya dengan pelajar PhD dia, Dr. Adibah. Dan pelajarnya adalah mengenai ganoderma, perencatan ganoderma. So ini masih di peringkat awal lagi, tapi dia nampak ada convincing results di mana kami nampak perencatan itu berlaku pada konsentrasi yang sangat rendah dan masa yang singkat. Tapi kami perlu kajian selanjutnya. Okey, Tuan. Dan selain itu kita ada kerjasama juga dengan Jabatan Pertanian untuk tanaman padi. Itu juga sedang dalam sedang berjalan, masuk ke cycle kedua.
So saya rasa saya tak perlu kongsi result tu dulu sebab masih berjalan. And then yang keempatnya bersama Kokodap dan juga Angkasa, itu pun sedang berjalan juga. Alhamdulillah, banyak pendidikan yang telah dilaksanakan dan ada yang sedang dijalankan pada masih sedang berjalan. Okey, itu sepastinya menjadi satu pemangkinlah kepada pertanian lestari ini, dan sepastinya juga kalau kita lihat visual yang dikongsikan tadi adalah penggunaan baja kompos. Mungkin Tuan boleh perincikan lagi bagaimana penggunaan itu dan bagaimana manfaatnya dan impaknya kepada pengeluaran pertanian khususnya dalam buah-buahan maupun bunga-bungaan. Okey, sekiranya kita menggunakan baja konvensional, sintetik, baja sintetik ini akan merosak, membunuh kulat-kulat yang baik, Trichoderma dan Mycorrhiza. Jadi macam mana tanah nak subur? Jadi bila menggunakan produk Agrodyne ini, dia dapat merencat patogen yang telah merosakkan tanah tu dan memulihkan balik tanah. Itu peranan Agrodyne dalam membaik pulih tanah yang tidak subur. Dan buat masa ni kita telah menggunakan Agrodyne ini untuk tanaman padi di Mada, di mana hasil padi 4 pusingan meningkat hampir 90%. Ini disah sendiri oleh Mada, ada surat dia. Dan buat masa ni kita juga dengan Jabatan Pertanian Negeri Johor, pertanian padi di Sawaring, yang menarik di sini peserta tu Cik Afiq belia. Dia suka gunakan Agrodyne ini sebab dia boleh gunakan teknologi drone, inovasi dan teknologi dilakukan serentak. Mana tak perlu masuk dalam sawah. Jadi guna drone je hasil meningkat kan. Jadi ini satu cara kerajaan untuk mengelakkan belia untuk berhijrah ke bandar. Belia ini perlu dikekal di luar bandar supaya dapat meneruskan sinambungan bisnes keluarga dari segi pertanian. Jadi kalau pertanian sebelum ini diwawarkan sebagai pertanian sebagai kerjaya pilihan, tapi sekarang kena ubah pertanian lestari sebagai kerjaya pilihan. Okey, itu antara kerjaya pilihan lah, ataupun kalau sebelum ini kita sering kali dengar perniagaan itu, pertanian itu merupakan satu perniagaan dan perlu diceburi oleh anak-anak muda di luar sana. Okey, Doktor, mungkin boleh perincikan buah-buahan yang terdapat di hadapan kita pada ketika ini. Kita ada durian Belanda, buah ciku, dan difahamkan ini semua menggunakan daripada hasil pertanian lestari, Doktor? Ya. Kita gunakan kaedah semburan dan juga pembajaan pada pokok. So, sebenarnya Agrodyne ni dia bukan hanya pada pokok tumbuhan saja. Dia boleh gunakan pada pokok bunga, pokok berdaun. Tapi dengan konsentrasi masing-masing lah. Okey, kelebihannya Doktor, saya difahamkan juga kalau sebelum ini buah-buahan seperti buah rambutan dia bermusim, Doktor. Tapi dengan menggunakan produk ataupun hasil daripada kajian yang telah dilaksanakan ini boleh berbuah sepanjang masa, ya, Doktor? Betul. Ini pengalaman saya sendiri pada pokok saya. Kita apply Agrodyne dan tak ada musim rambutan tapi dia berbuah. Menarik. And then experience saya dengan pokok durian Belanda, susah sangat nak lekat bunga dia. So bila kita guna Agrodyne, kita sembuh, bunga dia lekat alhamdulillah dan buah dia besar, and then texture dia pun lain. Saya pernah gunakan pada pokok betik saya juga. Teksturnya memang sangat kenyal berbanding dengan yang tanpa Agrodyne. Okey, itu antara kelebihan penggunaan pertanian lestari inilah, bukan saja dari segi kuantiti pengeluaran, malah juga dari segi nutrisi dan juga tekstur seperti yang Doktor nyatakan tadi. Okey, bercakap berkenaan tekstur, mungkin Tuan boleh kongsikan, kita nak belah buah ciku ni, kita nak tunjuk kepada penonton bagaimana tekstur buah ciku ini menggunakan teknologi pertanian lestari ini. Okey. Jadi Tuan, bagaimana dari sudut pertanian lestari ini, adakah perbezaan di sudut rasanya juga berbeza dengan pertanian konvensional, Tuan? Seperti yang saya maklumkan tadi, bila gunakan Agrodyne, dia punya kandungan nutrisi itu tinggi. Dia manis pun lebih baik. Jadi dia mengimparan antioksidan yang lebih banyak diperlukan tubuh kita. Jadi bagus untuk kesihatan. Untuk jangka masa panjang, kerajaan dapat menjimatkan kos.
Satu lagi perkara berkenaan pertanian lestari ini adalah ianya juga menjimatkan ruang kerana dengan satu pokok saja di ruangan yang kecil dapat membuahkan hasil yang banyak, Doktor, Tuan. Jadi mungkin dalam kesempatan ini juga mungkin boleh sampaikan kepada seluruh keluarga Malaysia yang pada ketika ini merupakan peniaga-peniaga kecil ataupun usahawan-usahawan kecil dan usahawan tani yang ingin berjinak-jinak ataupun beralih kepada pertanian lestari ini, Tuan. Okey, saya nak cincang tentang Malaysia boleh jadi pemakin sektor pertanian negara. Berdasar pada ujian lapangan kita dah laksanakan, semuanya meningkatkan hasil. 6 negara di Afrika tetap meluas. Nigeria sebelum ni pengimport agro makanan organik, sekarang dah jadi pengeksport. China pun berminat juga nak menggunakan produk ini. Dan kita tengok pada padi, daripada padi tu meningkatan sampai 90% untuk 4 musim. Jadi sekarang ni padi kita 70%, 30% kita import. 1.5 bilion. Dan tempoh setahun Malaysia tak perlu import beras lagi. Jadi dengan kadar import yang meningkat daripada 33 bilion kepada 55 bilion. Dan juga indeks agro makanan pun jatuh. Jadi dengan pelaksanaan lestari ini, insya-Allah semua masalah itu dapat diatasi. Okey, insya-Allah. Jadi Malaysia boleh jadi peneraju pertanian di benua Asia. Amin, insya-Allah. Sama-sama kita nantikan dan juga kepada petani-petani di luar sana, ayuh sama-sama kita memperkasakan pertanian lestari untuk kita meningkatkan pengeluaran. Mungkin dalam 10 tahun akan datang kita tidak perlu lagi mengimport hasil-hasil pertanian dari luar negara. Sebaliknya kita juga mampu menjadi pengeluar utama bukan saja di dalam negara, malah juga di peringkat antarabangsa. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu pada pagi ini, iaitu Encik Ahmad Azhar Osman, Pengurusi Agrotani Organik Johor Berhad, dan juga Profesor Madya Dr. Madiha Muhammad Saleh dari Jabatan Biosains Fakulti Sains UTM Skudai Johor. Terima kasih atas perkongsian pada hari ini.